Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sudah sampai masa untuk mata pelajaran sirah tahun 4 iaitu pada pukul 11 pagi. Okey, hari ini sebelum tu apa khabar semua? Maklimah harap antum semua berada dalam keadaan sihat sejahtera. Sekarang ni Ipoh tengah PKPD. Diharapkan semua untuk jaga diri, jangan keluar daripada rumah, duduk dalam rumah, stay safe, stay at home. Okay, don't stress. Okay, sekarang kita akan lihat kepada tajuk hari ini. Okay, tajuk baru kita akan masuk. Sebelum tu maklimah nak antum lihat dulu isi kandungan pembelajaran kita pada hari ini. Okay, antum akan maklimah akan tayangkan satu video dan antum akan melihat video tersebut. Yang kedua, ada sedikit penerangan daripada maklimah berkaitan dengan tajuk hari ini. Yang ketiga, aktiviti pengukuhan yang mana antum akan membuat sedikit latihan. Maklimah akan bagi soalan dan antum kena salin dalam buku tulis. Dan akhir sekali adalah penutup. Penutup ni ialah rumusan daripada apa yang kita dah belajar pada hari ini. Okey, seterusnya kita akan lihat. Okey, jom kita tonton video bersama maklimah harap antum bersedia. Okey, video ni adalah sebuah lagu nasyid untuk membantu antum menghafal dan memberi gambaran apakah tajuk yang akan dipelajari pada hari ini. Okey, jom kita tonton bersama-sama. Rasul ulul azmi ada 5. Yang pertama Nabi Ibrahim, yang kedua Nabi Nuh, yang ketiga Nabi Musa, yang keempat Nabi Isa, yang kelima Nabi Muhammad. Rasul ulul azmi ada 5. Yang pertama Nabi Ibrahim, yang kedua Nabi Nuh, yang ketiga Nabi Musa, yang keempat Nabi Isa, yang kelima Nabi Muhammad. Okey, antum dah habis tengok video tadi. So daripada video tadi antum dapat gambaran bahawa hari ini kita akan mempelajari tajuk Rasul Ulul Azmi. So antum boleh buka buku teks muka surat 28. Okey, kita akan lihat dekat muka surat 28 ni dulu. Okey, apakah hasil pembelajaran yang antum akan dapat? Yang pertama, antum dapat menyenaraikan nama-nama Rasul Ulul Azmi. Okey, berdasarkan video yang antum dengar tadi, nasyid tadi. Okey, terdapat 5 Rasul Ulul Azmi yang kita akan yang kita perlu pelajari. Okey, tapi hari ini maklimah hanya fokus kepada satu nabi sahaja. Okey, yang kedua antum akan dapat menceritakan kisah Rasul Ulul Azmi. Yang ketiga, mengamalkan sikap yang ada pada Rasul Ulul Azmi dalam menghadapi cabaran perjuangan merubah masyarakat. Maksudnya apa sikap yang ada pada rasul-rasul tersebut, okey, kita akan amalkan dalam kehidupan seharian kita. Akhir sekali, mengamalkan contoh teladan yang ada dalam diri Rasul Ulul Azmi dalam kehidupan seharian. Samalah. Okey, seperti mana yang antum tahu, Rasul Ulul Azmi ini merupakan rasul-rasul yang diuji dengan pelbagai ujian dan mereka menempuhinya dengan sabar. Okey, kita akan lihat kepada muka surat 29. Okey, dekat sini maklimah akan terangkan sikit dahulu. Okey, Rasul Ulul Azmi yang dipilih oleh Allah ialah yang pertama Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa dan Nabi
Muhammad. Okey, setiap kisah Rasulullah Azmi ini diperinci dalam Al-Quran untuk iktibar manusia hingga ke akhir zaman. So hari ini Mualimah hanya akan fokus kepada satu sahaja Rasul Ulul Azmi, iaitu Nabi Nuh sahaja ya. Okey. Okey, kita akan lihat kepada Nabi Nuh. Nabi Nuh salah seorang daripada Rasul Ulul Azmi. Okey, kita tengok cerita ataupun kisah Nabi Nuh menjadi Rasul. Okey, antum boleh lihat muka surat 29, boleh baca bersama Mualimah. Okey, setelah wafatnya Nabi Adam, ajaran tauhid mula dilupakan. Okey, maksudnya apa yang dibawa oleh Nabi Adam semakin dilupakan. Okey, maka muncul 5 lelaki yang soleh pada zaman nenek moyang kaum Nabi Nuh. Okey, apabila mereka mati, patung-patung dibina. Maksudnya patung-patung tu berhala lah untuk mengenang jasa mereka. Masa tu bila 5 lelaki soleh ni meninggal pada waktu tu, okey, mereka nak bina patung tu kononnya sebagai simbolik kepada mengingati jasa 5 lelaki tersebut. Jadi mereka dah salah guna, mereka menggunakan patung-patung ini dapat memberi kebaikan ataupun keburukan. Okey, patung-patung ni dinamakan, patung-patung ni ada nama. Okey, inilah berhala-berhala dengan nama Wada, Suwa'a, Yaghus, Ya'uq dan Nasra. Okey, semua nama-nama berhala ni ada disebutkan dalam Al-Quran. Kita tengok muka surat 30. Okey, antum tengok dekat sini surah Nuh ayat 23 yang mana maksud dia. Dan ketua mereka menghasut dengan berkata, jangan kamu meninggalkan penyembahan Tuhan-Tuhan kamu, terutama penyembahan siapa? Okey, wala tazarunna waddan, iaitu Waddah, wala suwa'an, Suwa'a, wala yaghutha, Yaghus, dan wa ya'uqa, Ya'uq dan Nasra, wa Nasra. Okey, jadi 5 berhala tadi tu dia berikan nama. Okey, apabila syirik menguasai jiwa manusia, keadilan semesta mula terurai. Okey, dekat situlah mulanya penindasan dan kezaliman terhadap golongan yang lemah. Masa tu orang-orang yang lemah ditindaslah. Okey, daya fikir bertambah lemah dan kehidupan manusia menjadi jumud dan derita. Kerana apa? Syirik menghalang manusia untuk menerima hidayah Allah, untuk mengurus diri, keluarga dan masyarakat. Tengok ni contoh ni. Allah, apa gambar Mualimah ni dah dilukis. Ni contohlah orang ni dia menyembah kepada patung ni. Ni berhala lah ni. Ni semua ni berhala. Selain pada patung-patung ni, mereka juga menyembah, contohnya apa? Siapa boleh bagi tahu? Contohnya matahari, pokok, kan? Mereka menyembah semua tu. Okey, tu yang dinamakan syirik. Syirik ni ialah orang yang menyembah selain pada Allah. Macam mana orang, maksudnya manusia tu dia sembah selain daripada Allah. Contohnya berhala, pokok, yang Mualimah dah sebut tadi. Okey, maka Nabi Nuh, tengok muka surat 31. Maka Nabi Nuh diutuskan kepada kaumnya dengan seruan. Okey, daripada surah Al-A'raf ayat 59 ni yang bermaksud, wahai kaumku, sembahlah Allah. Ni, sembahlah Allah. Okey, ya qaumi budullah ma lakum min ilahin ghairuhu. Tidak ada Tuhan yang buat kamu yang patut kamu sembah selain dia. Maksudnya bukanlah berhala tadi yang perlu kita sembah. Yang kita kena sembah adalah Allah. Sesungguhnya aku takut kamu akan ditimpa azab pada hari kiamat. Akan tetapi, seruan Nabi Nuh ini tidak diterima oleh kaum dia. Kerana apa?
kerana mereka mempunyai sifat ujub. Sifat ujub golongan berkuasa mendorong mereka memandang rendah dan berprasangka buruk terhadap dakwah Nabi Nuh. Dia rasa dia hebat, dia lagi berkuasa daripada Nabi Nuh. So, dia tak nak terima ajaran Nabi Nuh. Maka mereka mula memusuhi Nabi Nuh dan orang-orang yang beriman. Mereka melakukan pelbagai tipu daya, namun baginda tetap bersabar. Sebab itulah Nabi Nuh digelarkan Rasul Ulul Azmi, kerana dia mempunyai sifat yang sabar. Okey. Nabi Nuh, muka surat 32, Nabi Nuh berasa sedih kerana selama 950 tahun lama baginda berdakwah, masih ramai yang tidak beriman. Allah, sedih sangat. Allah menurunkan perintah agar baginda membina bahtera. Bahtera ni lah. Bahtera ni kapal, dengan pengawasan dan panduan terus daripada Allah. Semasa Nabi Nuh membina bahtera, orang-orang kafir sentiasa mempersendakan baginda, dan orang-orang beriman akhirnya bahtera siap dibina. Dia orang cakap apa? Dia orang kata Nabi Nuh ni gila. Ada ke nak bina bahtera kapal ni dekat atas bukit? Pelik kan? Jadi dia orang kata Nabi Nuh ni tak betul. Nabi Nuh ni gila. Tak perlu ikut ajaran dia. Kenapa Nabi Nuh ikut juga apa yang diperintahkan oleh Allah? Kita kena ingat, setiap yang berlaku ada hikmah. Kita hanya boleh merancang dan Allah yang menetapkan. Jadi Allah tahu apa yang dia perintahkan tu. Allah tu tahu. Sebab apa? Allah Maha mengetahui. Apa sifat maksud Allah mengetahui ni? Bermaksud Allah tahu apa yang berlaku sebelum, semasa dan akan datang ataupun selepas. Jadi Allah dah rancang dah. Allah dah tetapkan sesuatu perkara itu. Jadi sebab itulah Nabi Nuh ikut perintah Allah. Tidak lama kemudian banjir besar berlaku. Orang-orang yang beriman serta haiwan secara berpasang-pasangan menaiki bahtera tersebut. Tu yang awak tengok ada gambar apa, lembu, zirafah, ada gajah. Ini apa ni? Mana tak nampak apa. Jadi mereka ni semua naik ke atas bahtera yang telah dibina oleh Nabi Nuh. So tengok muka surat 33. Orang yang ingkar kepada Allah mula ditenggelami air. Ketika itulah Nabi Nuh terpandang anaknya, lalu mengajak anaknya menaiki bahtera, akan tetapi perlawanan tersebut ditolak oleh anaknya dengan angkuh. Sombonglah ni. Akhirnya anak Nabi Nuh dihanyutkan ombak lalu mati lemas. Allah telah menegur tindakan Nabi Nuh. Allah mengingatkan bahawa orang yang tidak beriman bukanlah ahli keluarga baginda dan tidak sepatutnya baginda mempelawa anaknya naik ke atas bahtera. Jadi daripada teguran tersebut, Nabi Nuh memohon ampun kepada Allah atas tindakannya. Dekat sini sikap Nabi Nuh adalah baginda bukanlah seorang yang angkuh. Dia terus memohon ampun kepada Allah atas kesilapan yang telah dia lakukan. Akhirnya terselamatlah orang-orang yang beriman daripada banjir besar. Antum boleh tengok dekat dalam surah Al-Qamar ni ayat 15 yang bermaksud, demi sesungguhnya telah kami jadikan bahtera itu sebagai tanda yang menjadi pengajaran. Maka adakah orang mahu beringat dan insaf? Daripada surah ni pun Allah dah tunjuk dah kepada kita tentang pengajaran daripada kisah Nabi Nuh ni. Maksudnya kita janganlah sombong, kita janganlah angkuh, kan? Kita kena ikutlah apa yang telah Nabi sampaikan dan Nabi dakwah kepada kita. Kalau kita ikut apa yang Allah dah tetapkan, apa yang Allah perintahkan, Allah akan bantu, akan membantu diri kita. Seterusnya kita akan lihat kepada muka surat yang ke-34, muka surat yang terakhir untuk tajuk Nabi Nuh, kehidupan baharu selepas banjir. Allah mengarahkan agar langit berhenti menurunkan hujan dan bumi menelan air. Bahtera tersebut selamat berlabuh di suatu tempat bernama Judi.
Judi atau Jaudi, maklimah pun tak pasti. Okey. Akhirnya Nabi Nuh dan pengikut-pengikutnya bersama-sama memulakan hidup baru, kan? Yang mana yang tak beriman, mereka ditenggelami air, okey, dan matilah. Okey, itu sahaja berkaitan dengan cerita Nabi Nuh. Seterusnya kita akan lihat kepada aktiviti pengukuhan. Soalannya ialah, okey, di mana antum tuliskan, bukan 4 ya, tuliskan 4 pengajaran yang terkandung dalam cerita Nabi Nuh. Tuliskan jawapan dalam buku tulis. Maksudnya salah satu pengajaran yang antum boleh tulis ialah kita tidak boleh bersikap angkuh, kerana sikap angkuh akan membawa kerugian. Itu contohlah. Okay, cari lagi 3 pengajaran yang terkandung dalam cerita Nabi Nuh tadi. Okey, selamat menjawab. Okey, penutupnya Muallimah harap antum faham apa yang telah disampaikan oleh Muallimah sebentar tadi. Okey, kita haruslah ingat apa yang telah diperintahkan oleh Allah dan kita laksanakan apa yang telah Allah perintahkan dan tinggalkan apa yang Allah telah larang. Nescaya kita akan dapat ganjaran yang berlipat kali ganda dan Allah janjikan syurga bagi orang-orang yang beriman. Itu sahaja daripada Muallimah. Sebarang soalan antum boleh WhatsApp Muallimah untuk bertanyakan soalan. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa jaga diri, jaga SOP, stay at home, stay safe, dan jaga kesihatan. Itu sahaja.